Rentasan berita edisi 1428 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Negara Malaysia milik kita semua. Rakyat hanya mahukan keadilan. Media sosial sedia ada, kenapa tidak diperkasa? Apalagi yang mahu dibuktikan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siufuk melahirkan rasa bangga terhadap sikap pengundi Sungai Pelek, Selangor yang menyokong DAP bagi mewakili Pakatan Harapan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan berkenaan. Lui Kian Kiong menang di kerusi Sungai Pelek dengan memperolehi 17,984 undi berbanding Suhaimi Muhammad Ghazali dari Perikatan Nasional yang mendapat 16,526 undi, manakala calon bebas Nagaswari Ravi mendapat 230 undi dan hilang wang deposit. Dewan Undangan Negeri Sungai Pelek mempunyai 47,335 pengundi berdaftar. Jumlah peratusan pengundi pada 12 Ogos lalu di kerusi berkenaan ialah 73.4%, iaitu 34,740. Kerusi yang paling kami banggakan ialah Sungai Pelek. Ia adalah kawasan majoriti Melayu, hampir 60% Melayu, 20% Cina, manakala undi India kira-kira 15%. Komposisi di sana adalah 60-40 dengan 60 orang Melayu dan 40 bukan Melayu. Kita letak seorang Cina dari akar umbi dan kita kalahkan calon Perikatan Nasional dari Bersatu. Jadi ini adalah kemenangan yang sangat ketara di mana seorang Cina DAP menewaskan seorang Melayu dari Perikatan Nasional di kawasan Melayu. Ini menunjukkan pengundi Selangor termasuk Melayu boleh menerima calon Pakatan Harapan dan bagi saya ini sangat signifikan, kata Anthony Lok dalam satu sidang media. Kian Kiong telah mendapat 51.8% undi. Ia satu pencapaian yang menyanggah tomahan bahawa orang Melayu benci DAP dan parti itu menjadi punca UMNO tidak disenangi mereka. Sungai Pelek dikuasai DAP sejak pilihan raya umum ke-13 iaitu 2013 setelah merampasnya daripada Barisan Nasional MCA. Setelah bersempadanan semula pada 2018, peratusan pengundi Melayu meningkat kepada 52% berbanding 45% pada tahun 2013. Sementara itu pengundi Cina merosot kepada 29% daripada 33% dan India turun menjadi 18% daripada 21% pada tahun 2013. Namun peningkatan pengundi Melayu hari ini yang mencecah 60% tidak menghalang DAP daripada kembali menjadi wakil rakyat di kawasan berkenaan. Inilah yang berlaku apabila wakil rakyat dipilih berdasarkan rekod baik ahli partinya, bukan emosi yang tidak ketahuan punca. Satu lagi senario yang wajar dicontohi ialah kemenangan Datuk Johan Abdul Aziz di Dewan Undangan Negeri Dusun Tua. Jumlah pengundi Dusun Tua ialah 74,419 yang terdiri daripada 63% pengundi Melayu, 28% pengundi Cina, 7% India dan lain-lain 2%. Pada pilihan raya umum ke-14, jumlah pengundi ialah 49,106 yang dimenangi oleh Pakatan Harapan menerusi Adri Faizal Edi Yusof dari DAP dengan majoriti undi sebanyak 10,422 undi. Bagaimanapun DAP akur melepaskan kerusi tersebut untuk ditandingi UMNO atas semangat Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Keputusannya telah pun kita ketahui. Walaupun majoriti yang diperoleh Johan tidak sebanyak Adri Faizal, namun ia tetap satu kemenangan bagi Kerajaan Perpaduan yang menunjukkan DAP tidak mengkhianati UMNO dan rakyat yang bijak tahu menilai. Justru kalau bukan hubungan UMNO BN dengan Pakatan Harapan yang di dalamnya ada DAP, puncanya dari mana? Pada keseluruhannya, keputusan pilihan raya negeri ke-15 ini menunjukkan majoriti rakyat di 3 negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan menyebelahi Kerajaan Perpaduan dan menolak gabungan Perikatan Nasional. Rakyat mahu kestabilan sosio-politik, bukan politik toksik. Sebaliknya, pemimpin Perikatan Nasional khususnya PAS menunggang agama dengan naratif lapuk, kononnya Pakatan Harapan anti-Islam, anti-Melayu dan sebagainya. Mengundi calon mereka akan masuk syurga.
Naratif yang diulang-ulang oleh para lebay PAS ini menyebabkan sebahagian orang Melayu hilang akal dan takut untuk mengundi parti dalam gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Ketakutan ini dijelmakan dengan kekalahan beberapa pemimpin Pakatan Harapan dan UMNO di 6 negeri terbabit. Itulah puncanya. Keputusan pilihan raya negeri adalah dambak kerja-kerja jahat penunggang agama. Justru adalah amat diperlukan bagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk segera melaksanakan penegasan beliau yang tidak akan lagi bertoleransi dengan penunggang agama. Ini orang-orang luar tabi'i nak hukum, nak kafirkan orang yang tak sokong dia masuk neraka musuh Allah, katanya semasa ceramah pada program Grand Finale Kita Selangor di Padang Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ AU2 minggu lalu. Anwar berkata, negara ini mesti selamat dan setiap rakyat adalah keluarga kita yang kita perlu pertahankan. Ya, negara ini milik kita semua. Semalam Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin berjaya dalam permohonannya untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang berjumlah RM232.5 juta bagi parti itu yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Hussein memutuskan bahawa pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu adalah cacat, tidak berasas dan kabur serta tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Katanya pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-butir yang mencukupi mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta SPRM 2009. Justru tertuduh tidak dapat menjadikan arahan selanjutnya kepada peguam yang mewakilinya. Oleh itu, Mahkamah membenarkan permohonan pemohon iaitu Mahyadin untuk membatalkan keempat-empat pertuduhan berkenaan. Dengan ini, pemohon dilepaskan dan dibebaskan, katanya. Mahkamah berpendapat jika perbicaraan diteruskan, ini akan menyebabkan Mahyadin tidak dapat menjadikan pembelaan sewajarnya dan menjadikan pendakwaan ke atasnya sebagai satu penyalahgunaan proses mahkamah. Mahkamah Tinggi kemudiannya memerintahkan Mahyadin dilepaskan dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa itu yang masih belum selesai di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Mahyadin 75 tahun memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan itu pada 18 April lalu dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Beliau memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 10 Mac lalu dan memohon prosiding di Mahkamah Session ditangguhkan. Ketika ditemui media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur selepas prosiding, Mahyadin berkata keputusan itu membuktikan dakwaannya sejak awal lagi bahawa 4 pertuduhan salah guna kuasa itu bermotifkan politik. Ia bertujuan untuk menekan saya. Tuduhan palsu ini tidak membuktikan apa-apa kesalahan. Saya akan turun ke Padang dan menjelaskan perkara ini kepada rakyat, kata ahli Parlimen Paguh itu. Ini adalah penyalahgunaan proses mahkamah oleh pihak tertentu. Ini tidak sepatutnya berlaku, kata beliau. Ketika bercakap kepada media, penyokong yang berada di sekelilingnya mula mengangkat tangan dan melaungkan referendum, takbir dan Allahu Akbar berulang kali dan ini mendorongnya turut berbuat demikian. Rentetan peristiwa itu Setiausaha Agong Perikatan Nasional PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin mahu Peguam Negara mengkaji semula semua pertuduhan jenayah yang dikenakan ke atas pemimpin gabungan itu. Ini susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam yang melepas dan membebaskan Mahyadin daripada 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah yang berjumlah RM232.5 juta itu. Berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, saya juga mendesak Peguam Negara supaya menyemak dan mengkaji semula semua pendakwaan terpilih terhadap pimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional untuk tujuan ditarik balik, katanya dalam satu kenyataan yang turut dimuatkan di Facebook beliau. Namun begitu, kegembiraan Mahyadin dan Puak Bersatu tidak lama. Tindakan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskan Mahyadin daripada pertuduhan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia segera dirayu oleh pihak pendakwa raya. Menurut pejabat Peguam Negara dalam satu kenyataan, rajuan telah dilakukan pada hari yang sama ke atas keempat-empat pertuduhan predikat tersebut. Sebagaimana yang semua sedia maklum, Mahkamah telah membenarkan permohonan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan seterusnya telah memerintahkan permohonan dilepaskan dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan predikat tersebut. Pihak pendakwaan dengan ini menyatakan bahawa notis rayuan ke atas keseluruhan keputusan tersebut telah pun difailkan hari ini. Pihak pendakwa raya juga ingin menjelaskan bahawa permohonan yang telah diputuskan oleh mahkamah sebentar tadi hanyalah berkenaan dengan 4 pertuduhan bagi kesalahan di bawah Seksyen 23
Akta SPRM sahaja, ujar kenyataan itu. Sehubungan itu, pejabat program negara menyebut 3 lagi pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram ke atas Mahyadin masih dikekalkan dan akan dibicarakan kelak. Manakala 3 lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 ke atas Tan Sri Mahyadin Mak Yassin masih kekal dan tarikh sebutan di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 19 September 2023. Kata kenyataan itu lagi, justru rasanya pengerusi Perikatan Nasional itu tidak perlu terlalu gembira. Biarpun terlepas daripada 4 pertuduhan rasuah yang berjumlah RM232.5 juta itu. Mahyadin ternyata bernasib baik kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mencampuri badan urusan kehakiman seperti yang dilakukan ahli Parlimen Paguh itu ketika beliau berkuasa dahulu. Perlu diingat, Mahyadin turut berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram yang berjumlah RM195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan dalam akaun CIMB Bank milik Bersatu. Sama-sama kita nantikan perjalanan perbicaraan pertuduhan ini dan tidak ketinggalan rakyat jelata menzahirkan kegembiraan apabila pihak peguam negara membuat rayuan terhadap pembebasan Mahyadin. Rakyat tidak mahu banyak. Rakyat cuma mahu melihat mereka yang menyakau duit rakyat dan terlibat rasuah dihumban ke dalam penjara. Noktah. Menurut laporan Suara Keadilan, kemenangan Perikatan Nasional di 22 kerusi Dewan Undangan Negeri Selangor dalam pilihan raya negeri pada 12 Ogos lalu berpunca daripada kekuatan naratif media sosial pembangkang. Portal tersebut mengambil contoh mengenai tomahan kononnya dana kumpulan wang simpanan pekerja K daripada SP telah lesap dan kejatuhan Selangor akan mengubah kerajaan persekutuan yang tidak masuk akal. Disebut berulang kali oleh pempengaruh di TikTok akhirnya mempengaruhi pengundi Selangor walaupun yang pandai menilai. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Anggerik Najwan Halimi berkata keadaan tersebut memerlukan kerajaan negeri dan persekutuan melihat keperluan menjadikan pasukan media sosial yang lebih teratur. Bagi saya, kita kena adapt dengan perkembangan zaman. Kalau dulu zaman surat khabar, waktu itu kita pembangkang kerajaan, kawal total media, kita berakhir ke media sosial. Kita berjaya menguasai naratif media sosial sehingga kita menang besar dalam beberapa pilihan raya, katanya seperti dipetik Suara Keadilan. Dia berkata evolusi media sosial telah berlaku. Ada zaman YouTube, Facebook, Twitter dan kini anak muda lebih tertumpu kepada TikTok sebagai alternatif mereka dalam mendapat maklumat. Suka tak suka kita kena menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut, ujarnya. Anak muda tak baca surat khabar. Bagi mereka benda yang panjang ini dia tak nak baca. Dia buat video dan cakap pasal benda itu. Ini lebih mudah mereka terima dan faham. Saya sokong jika kerajaan negeri dan persekutuan kalau ada satu unit yang menggerakkan informasi melalui kandungan TikTok ini kena pada masa untuk kita dekati dan juga memperbetulkan kembali penerimaan informasi pengundi muda dan juga pengundi berusia pun guna TikTok, tegasnya. Kenyataan Najwan bahawa kerajaan memerlukan pasukan media sosial yang lebih teratur itu betul, tetapi bukankah kerajaan sudah ada apa yang dinamakan sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti atau JKOM? Apa gunanya JKOM ini jika kerajaan mewujudkan satu lagi pasukan media sosial yang mungkin peranannya bertindih dengan jabatan yang sedia ada? Ia seumpama simpulan bahasa reinventing the wheels atau mencipta semula roda sedangkan kewujudannya sudah berkurun lama. Di sebalik itu, Najwan dilihat sebagai tersirat menyindir JKOM sebagai jabatan yang tidak menjalankan peranannya dengan berkesan sehingga membiarkan tomahan berulang-ulang tanpa bidasan yang ampuh untuk mematikan hujah musuh. Justru perlukah sebuah pasukan media sosial yang teratur? Jawapannya ya, tetapi tidak semestinya yang baru kerana sudah terdapat banyak pasukan media sosial pro Pakatan Harapan wujud di dunia cyber yang beroperasi dengan pembiayaan mereka sendiri atau lebih mudah disebut sebagai pro bono. Mereka inilah agaknya yang dimaksudkan oleh Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Asbi Muda. Pertama sekali kena perkasa ahli parti di peringkat akar umbi. Beri peranan dan kemudahan. Politik bukan macam cerita Hindustan. Hero turun selesai semua masalah. Orang Melayu dengan cakap ketua atau individu berpengaruh dalam kalangan mereka, tegasnya dalam satu hantaran di Facebook. Dan berkata perkara tersebut pernah diutarakannya dipercayai kepada pucuk pimpinan. Poin ini saya dah sebut dalam mesyuarat pertama dulu. Selepas bentuk kerajaan akan sebut lagi insya-Allah, ujarnya. Dalam bahasa mudah, walaupun pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fook
turun dalam ceramah Mega dengan syarahan berapi-api, ia tidak akan mengubah apa-apa kerana ini bukan cerita Hindustan yang kita sudah jangka penamatnya. Mereka bukan pemimpin cap ayam tetapi personaliti yang sudah dikenali di peringkat antarabangsa, amanah, berintegriti dan gigih dalam menyempurnakan tanggungjawab sebagai ketua. Malang sekali pengundi lebih percaya kepada pempengaruh di TikTok yang melakukan indoktrinasi secara perang saraf berulang-ulang dan berterusan. Mengambil kira keputusan PRN 15 yang baru berlalu secebis peringatan bagi pimpinan Pakatan Harapan. Jika akar umbi yang rapat dengan masyarakat tidak diperkasa dengan peranan dan kemudahan, maka apa yang berlaku hanyalah walhasil balik asal. Itu pasal tak hasil. Juga jangan biarkan pasukan media sosial sedia ada bergerak lebih teruk daripada kumpulan B40 kerana tidak mendapat apa-apa insentif daripada pihak yang mereka bela. Jom cari percaya pasukan media sosial sedia ada bukan mengharap projek ratusan juta ringgit. Mereka hanya mendambakan ransangan untuk terus berjuang menentang kebatilan. Tunggu apa lagi? Perkasakanlah kami. Meskipun pilihan raya negeri PRN di 6 negeri sudah pun berakhir, namun perbualan rakyat terbanyak mengenainya masih jauh daripada menemui titik perhentian. Pelbagai ulasan, analisis dan kesimpulan masih kedengaran di mana-mana dan dalam bentuk yang bagaimana bergantung kepada kecenderungan pemikiran seseorang itu mengupasnya. Apapun, di sebalik Perikatan Nasional PN berhajat besar mahu menjadikan PRN yang baru berlalu sebagai referendum kepada kerajaan perpaduan, ia akhirnya ternyata gagal dan tidak membuahkan kejayaan. Kejayaan kerajaan perpaduan mempertahankan 3 negeri yang ditadbirnya iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan adalah satu berita pedih buat PN. Di sebalik gempa gempur sebelum ini kononnya PN mampu menawan Selangor dan Negeri Sembilan, kini semuanya terbukti hanya mimpi belaka. Sementara PN turut berjaya mempertahankan 3 negerinya, Kelantan, Terengganu dan Kedah, tetapi yang benar-benar menang di ketiga-tiga negeri itu adalah PAS dan bukannya Bersatu. Hal ini kerana PAS secara bersendirian pun mampu memenangi 3 negeri berkenaan ditambah pula Perlis. Dan nama akhirnya PRN yang merupakan pelengkap kepada PRU lalu, pentadbiran negeri-negeri kini sudah diisi sepenuhnya. Ia memperlihatkan pemimpin Pakatan Harapan PH kekal menerajui Kerajaan Negeri Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Walaupun wilayah persekutuan cari kerajaan negeri, tetapi dengan majoriti ahli parlimennya adalah daripada PH dan jabatan wilayah persekutuan terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Secara tidak langsung bermakna wilayah persekutuan adalah negeri keempat dalam kawalannya. Pemimpin BN pula menerajui Perak, Pahang, Johor dan Melaka, manakala GPS di Sarawak serta GRS di Sabah. Bersatu dalam hal ini langsung tidak memiliki walau satu pun kerajaan negeri. Dengan kerajaan perpaduan secara keseluruhannya mentadbir 10 negeri dan PAS 4 negeri, apalagi mahu dinafikan tentang kekuatan serta kekukuhan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada ini. Di samping 3 negeri berjaya dipertahankan dalam PRN lalu, undi popular di 6 negeri terbabit pula menunjukkan kerajaan perpaduan berada di hadapan dengan undi berjumlah 3,399,472 undi berbanding 3,382,466 undi yang diperolehi PN. Ini bermakna undi popular kerajaan perpaduan adalah 17,006, jauh lebih tinggi melebihi Perikatan Nasional. Kalau mahu dikatakan PRN itu adalah referendum, tidakkah ia memperlihatkan bahawa rakyat di 6 negeri itu sebenarnya menyebelahi kerajaan perpaduan dan menolak PN? Sifir mudah yang boleh difahami Jom Channel dan rakyat jelata di luar sana. Gagal dalam referendum dan gagal menawan negeri-negeri PHBN tidak cukup lagikah untuk dinamakan kegagalan buat PN dan sekaligus suatu kejayaan bagi kerajaan perpaduan? Di waktu yang sama, jumlah ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan juga tidak berubah daripada kekuatan majoriti 2/3 atau 148 daripada 222 yang sedia dimiliki sejak awal lagi. PRN sama sekali tidak mengubah atau menggugat sokongan ahli-ahli parlimen kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Paling mudah difahami dalam hal ini, PMX sebenarnya tetap selesa menerojoki negara ini sehingga PRU 16 pada tahun 2027 akan datang. Dalam menuju ke arah itu, parti komponen kerajaan perpaduan sentiasa mengalu-alukan usaha untuk perdamaian dengan parti pembangkang demi kesabaran politik yang akan memberi manfaat kepada rakyat.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini juga sudah memohon ruang perbincangan dengan pembangkang termasuk ketika di awal penubuhan Kerajaan Perpaduan. Cuma setakat ini tidak ternampak usaha pihak pembangkang untuk bergerak ke depan pada masa itu. Ini masanya untuk semua parti berhenti memainkan agenda politik sempit seperti mempergunakan isu 3R, agama, raja dan kaum dan perlu memberi tumpuan kepada isu-isu penting seperti ekonomi dan pembangunan rakyat dan negara. Kerajaan Persekutuan hari ini yang mempunyai 2/3 majoriti di Parlimen sudah terbukti memiliki kestabilan politik sekiranya pembangkang menghormati keputusan rakyat. Kestabilan ini ada dua maksud. Satu, mempunyai majoriti besar dan satu lagi mempunyai majoriti 2/3. Jadi setelah lengkap pilihan raya penggal ke-15 ini, semua negeri dah mempunyai keputusan termasuk Kerajaan Persekutuan. Jadi apa lagi yang perlu dibuktikan? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Secara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.